Walaupun dadah tu boleh menyebabkan ketagihan, tapi bukan semua orang yang menggunakan dadah itu akan menjadi ketagih. Kan? Jadi apabila seseorang tu bereksperimentasi ataupun mula menyalahgunakan dadah ataupun bahan tu, dia akan melalui tahap-tahap tertentu ataupun corak penggunaan yang tertentu sebelum dia sampai tahap penggunaan yang bersifat ketagih tu tadi. Okey, kembali lagi podcast Hitam Putih musim yang ketiga. Hari ini Datuk Rosyam, kita ada dua tetamu. Okay, kita ada dua tetamu dalam podcast pada minggu ni. Dan tajuk minggu ni agak sengsara sikit kalau nak dengar, iaitu dadah membau sial. Dadah membau sial. Sebenarnya. Tapi kalau dekat hospital tu, dadah tu digunakan untuk perubatan. Datuk. Dia ada dia punya sukatan dia. Sukatan dia. Dan memang keperluan dalam perubatan pun. Tapi yang hari ni tu kita nak cerita ni adalah memang betul-betul drug yang ketagihan dadah. Drug addict. Dan kita bersama dengan Encik Hafizi dan juga Encik Satish daripada Pengasih. Selamat datang Encik Hafizi dan Satish. Terima kasih Datuk. Terima kasih jemput kami daripada Pengasih. Pengasih ni sekarang dekat mana? Dekat Pengasih, ibu pejabat kami kat Pengasih tu dekat Bukit Tengku. Bukit Tengku. Bukit Tengku ya. Tempat rawatan dia dekat Tempat rawatan kita ada di 9 cawangan sebenarnya kan, tapi rumah Pengasih adalah di Kuala Lumpur, di Bukit Tengku tu. Tapi kami tak lama lagi insya-Allah akan berpindah ke Kompleks Cinta Manis di Bentong Pahang. Di Bentong. Jadi tempat yang kami dah duduki tu dah 32 tahun dah kan. Jadi rumah Pengasih tu dah terlampau lama usang. Dan kami akan berpindah kami punya pusat rawatan pemulihan di Bentong Pahang. Baik Cik Hafizi, Cik Satish, saya sebelum kita bincang pasal dadah membau sial ni kan, mungkin ramai orang kat luar tu marah, tapi saya nak tahu jenis-jenis dadah dulu. Dadah ni apa jenis-jenis yang boleh membawa kemudaratan? Mungkin boleh cerita sikit, boleh kongsi ke? Okay, sebenarnya definisi dadah ni adalah bahan kimia yang boleh mengubah fungsi tubuh badan apabila digunakan. Dan perubahan yang boleh disebabkan apabila seorang itu menggunakan dadah adalah perubahan dari sudut fisiologi dia, iaitu fungsi tubuh badan dia seperti koordinasi tubuh badan, pergerakan, energi, dan juga dari sudut psikologi, iaitu perubahan mood, perubahan tingkah laku, perubahan dari sudut kesedaran, dari sudut consciousness, dari sudut pembuatan keputusan dan sebagainya. Okey. Dadah ni Cik Satish, dia ada orang kata gam pun masuk dalam kategori dadah lah. Ya, termasuk dalam. Gam lagi? Dia ada gam, lepas tu amfetamin. Amfetamin type stimulan ni adalah stimulan yang zaman sekarang ni lah. Yang membuat kita stimulan. It's a stimulan drug. Seperti ais, syabu kan nama dia kan. Lepas tu pil kuda, Heroin 5, kokain. Ganja? Okey, ganja adalah dia downers. Ganja dia punya kategori downers. So dia punya dia bukan stimulan punya drug lah. Tapi dia dadah jugalah. Tapi dia dadah. Apapun jenis yang dapat menghayalkan lah istilahnya. Menghayalkan itu adalah dadah sebenarnya. Yes, yang merosak kita punya fisiologi. Cinta dadah lah. Cinta depend lah. Cinta berhayal juga cinta dadah. Kan? Okey, statistik penagih dadah di negara kita. Apa yang saya baca ada statistik tahun lepas 6 bulan pertama adalah sebanyak 118,900 lebih dalam tempoh 6 bulan pertama aja, dan majoriti di antara jumlah 118,000 itu adalah 64% adalah dalam kalangan belia. Orang muda belia. Sebab apa belia Cik Satish? Mungkin sebab kalau menurut saya kesedaran tu tak ada, betul. Kesedaran, that means kita kena beri kesedaran kepada belia, especially yang dekat sekolah, especially bila dia masuk secondary school kan. Kesedaran tu tak ada, so kemungkinan untuk dia orang jatuh is because dia orang tak ada awareness lah tentang dadah ni. Perlu tak dekat sekolah tu kena ada macam awareness yang kerap kali? Okey, kalau menurut saya secara peribadi yang pernah lalu proses dia, saya rasa perlu. Kita perlu memberi kesedaran. Seperti mana kita beri awareness tentang medical issues kan, tentang diabetes, tentang cancer, tentang penjagaan badan and all that. So ini pun satu penyakit. So awareness tu sangat penting lah kalau menurut saya yang pernah lalu proses ni. So the awareness has to be given lah kepada yang
especially pada budak-budak Youngster. remaja ni lah, youngster ni. Ya. Okey, sekarang ni sebenarnya aku bercakap dengan orang daripada pengasih. Tapi memang dia orang duduk pengasih, tapi dia orang adalah bekas penagih dadah. Betul tak? Betul. Betul tu. Dia orang adalah bekas penagih dadah dan orang yang paling tepat untuk bercakap tentang dadah ni yang membawa sial dalam kehidupan ni. Jadi mungkin Cik Hafizi. Cik Hafizi marah saya sebab saya kata dadah tu membawa sial. Marah saya ke kena tak tajuk ni? Apa kena sial tu terlampau kasar sangatlah, bawa mudarat. Sial tu kasar sangat. Adakah Sebab Datuk macam ni. Sebab okey macam ni. Walaupun dadah tu boleh menyebabkan ketagihan, tetapi bukan semua orang yang menggunakan dadah itu akan menjadi ketagih. Kan? Jadi apabila seseorang tu bereksperimentasi ataupun mula menyalahgunakan dadah ataupun bahan tu, dia akan melalui tahap-tahap tertentu ataupun corak penggunaan yang tertentu sebelum dia sampai tahap penggunaan yang bersifat ketagih tu tadi. Dia bermula dengan eksperimental. Kan, iaitu tahap pertama adalah tahap cuba-cuba. Ni yang di mana episod pertama kali remaja try guna dadah, try tu, try ni, tapi tak sangkut kan. Lepas tu ada yang lepas bereksperimentasi dah melalui fasa tu, habis fasa tu dia berhenti. Dia tak progress lagi ke tahap seterusnya. Tetapi ada yang selepas bereksperimentasi, dia suka rasa dadah tu, dia progress kepada tahap kedua, iaitu tahap penggunaan secara rekreasi. Itu ketagihan Recreational lah. user. Tahap ni lah apabila ada pengguna-pengguna yang menggunakan dalam setting sosial. Bila ada kenduri kendara, bila ada parti, bila lepak-lepak, bila nak tengok konsert, ini. Tapi penggunaannya tahap ini je, tahap recreational. Oh, belum ketagihan. Kan? Dan ada yang boleh menggunakan dadah dalam corak penggunaan yang macam tu je, tak sangkut kan, sesekali je guna bila ada setting-setting sosial. Okey, faham. Tetapi ada juga yang akan naik progres ke tahap seterusnya yang dipanggil tahap penggunaan yang kerap, maknanya kuantiti meningkat, kekerapan meningkat. Tetapi walaupun penggunaan dia meningkat, kerap, tapi dia masih fungsional, boleh bekerja, kan, boleh menjalankan tanggungjawab, kan. Yang masalahnya apabila kalau tak dihentikan, kalau berterusan, tahap yang terakhir adalah tahap penggunaan secara destruktif, dysfunctional. Ini tahap ketagihan ni yang berhadapan dengan banyak masalah. Masalah rumah tangga, masalah kesihatan, masalah perundangan. Tapi walaupun berhadapan dengan masalah tu, mereka masih menggunakan tu. Ini tahap ketagih tu. Tapi kalau katakan kalau dia orang dah mula berjinak-jinak, tapi untuk patah balik kadang-kadang kebanyakannya sangkut berapa persen? Tinggi jugalah. Tinggi jugalah. Lebih baik jangan berjinak. Lebih baik jangan cuba. Lebih baik jangan cuba. Itu program-program penjagaan kan penting untuk mengingatkan, sentiasa mengingatkan belia remaja dan masyarakat. Cik Hafizi macam mana boleh isap dadah pula dulu? Bagi selap peluh dulu boleh tak? Saya terbabit dengan dadah ni ada beberapa faktor lah kan. Kalau boleh saya kenal pasti, ada 3 faktor yang menyebabkan saya boleh bergelumang dengan dadah ni. Faktor pertama adalah faktor suasana rumah. Saya tak happy duduk rumah. Kan saya anak yang sulung. Okey. Mak dengan ayah kerja, penjawat awam. Bapa saya seorang pegawai tinggi komando. Okey. Jadi saya anak sulung. Bapa terlalu tegas, mengongkong, tapi pada masa yang sama mereka sibuk bekerja. Quality time tu tak ada. Okay. Jadi saya selain pada kongkong, tegas, tapi sunyi, lonely di rumah. Itu satu. Jadi saya cari outlet kan adalah melalui rakan-rakan. Saya keluarlah. Bila mak bapak sibuk kerja, saya cuci keluar, jumpa kawan kan. Mula mokok, mula kena gam. Jadi bercampur dengan kawan-kawan, saya rasa diterima, saya rasa difahami kan. Jadi pada try. Macam-macam saya try. Lepas tu lama-lama sangkut. Bermula dengan rokok, Mula dengan rokok, lepas tu lepas tu gam, lepas tu ganja, lepas tu pills, lepas tu alkohol. Tapi saya punya dadah pilihan adalah heroin. Jadi tu satu tadi yang saya nak sentuh tadi, faktor suasana rumah, saya tak happy. Kedua tadi faktor pengaruh rakan-rakan.
Dan bila saya rasa difahami, diterima, lepas tu ketiga, faktor diri saya memang degil. Jadi ada 2 pusar ni. Saya memang pada Aku kecil. 3. Saya memang pada kecil memang degil. Saya rebel. Saya orang yang suka memberontak. Kan? Jadi itulah gabungan 3 faktor tu tadi. Faktor suasana rumah ataupun keluarga, faktor pengaruh rakan sebaya dan diri saya tu Diri ada. sendiri. Sifat ingin mencuba, tinggi, sifat ingin tahu, mengambil risiko yang tinggi. Adakah macam memberontak. masa tu rasa macam kalau kita dah cuba benda dadah ni kita rasa dewasa, rasa megah. cool. Ya betul. Rasa megah. Rasa cool, rasa megah, rasa berani. Rasa hebat. Betul, Datuk, saya 13 tahun tau tu. 13 tahun dah isap dadah. Ya. Hebat. Okay, champion lah. Bodoh. Oh, yang tu kau boleh panggil bodoh pula. Aku cakap dadah bawa sial kau tak nak terima ke? Saya memang dulu bodoh, pemalas, lenga semua ada. Itu pasal mudah terpengaruh. Satish, awak macam mana boleh isap dadah pula? Okey Datuk. Kalau saya ni actually kan kita cakap tentang tadi remaja yang banyak terlibat dalam penangis dadah. Saya isap dadah lambat. Saya start lebih kurang umur 23 tahun, 23-24 tahun lah. Okey. Saya punya progress saya lambat. Progress dalam penyalahgunaan dadah lah. Okey. So cerita dia macam ni. Saya dalam kita menjadi seorang penagih ni, dia ada 2 aspek. Dia ada external dan juga internal. Okey. Istilahnya external adalah kawan-kawan, rakan-rakan, lepas tu pengaruh suasana environment, persekitaran and all that. Satu lagi adalah diri sendiri. Values yang kita ada dalam diri sendiri. Okay, apa yang saya dapat kenal pasti adalah saya ni bukan seorang yang tegas. Memang dari kecil ambil keputusan tak pernah tegas. Anything, it can be anything. Susah nak say no. Lepas tu apa-apa anything, rasa ingin cuba tu sangat tinggi. Contoh saya nak bagi, kalau saya pergi kedai dulu waktu saya muda dulu lah, pergi kedai minum minuman kan, saya akan pergi pilih menu yang pelik-pelik. You understand? So yang saya dapat kenal pasti sekarang ni lah. Sekarang saya sedar sebab ni kot saya macam ni. So saya ingin cuba. Dan satu lagi adalah saya terlalu confident bahawa apa pun terjadi pada diri saya, ada orang akan bantu saya. That is actually a negative setback lah kalau menurut saya lah kan. Terlalu confident. Saya jatuh tak apa, ibu bapa saya ada, kawan-kawan saya ada, family saya ada, kan. So those are the things yang buat saya tak pernah fikir sebelum mencuba lah. And then saya ketagih tu sebab the first time is because of my partner lah. Saya buat business dulu. Okay, my business partner ni dia seorang penagih juga, dia pengguna dadah juga lah. So bila dia tawarkan pada saya, tanpa ragu saya cuba. Dadah jenis apa tu? Saya amphetamine. That means methamphetamine ice lah. Kalau sekarang ni syabu lah. Ice baby. Maknanya partner you sendiri? Yes, partner saya sendiri. So itu yang pencetus saya yang awal pertama kali, because the trust I had on my partner kan, kita buat bisnes sama-sama, susah sama-sama, membangun sama-sama and all these things. Apabila dia buat, saya rasa okey lah, boleh, no problem. Tengok dia okey je kan. Dia saat tu dia okey lah. Sekarang saya tak nak cerita lah, dia yang tahu apa jadi. So that is the first time kenapa saya cuba dadah tu. And then apabila dah cuba, dah rasa sedap, memang nak lagi lah. Terus terang lah, jujur lah, itulah cerita dia. And then I continued lah saya punya penagihan. And then in the beginning, that means seperti Abang Hafizi tadi cakap, dia bertahap tau, That means in the beginning, apabila kita cuba tu, awal-awal tak ada isap dadah, tak ada orang hari ni isap dadah, besok kena tangkap polis, lusa masuk penjara, tak ada. Dia bertahap, dia akan ambil masa. That means in the beginning, masa dia bukan masa pendek, panjang. Saya awal 2-3 tahun no problem. Kerja ada, family masih okey, kewangan saya masih okey, saya masih boleh control myself. Istilahnya control lah. Sebab awal-awal gunakan untuk kerja. Kita rasa macam makan vitamin, you feel that makan vitamin I can function more kan. Buat roadshow kat mana-mana, bla 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 and all these things. Tapi lama kelamaan apa berlaku is, step by step I lose control of myself. I see. Dalam arti first thing is saya punya disiplin diri lah. Kan, tak cukup tidur, nak bangun pagi kerja susah. Kan, bila tak pergi kerja, problem kat masalah keluarga dekat tempat pekerjaan pula. And then bila tu tak boleh accept, because I feel that I'm working hard, but I'm not following the system. That means I break the system lah. Di situ awal-awalnya lah. Lepas tu masalah keluarga pula. And because kita bila ada masalah kewangan, automatik dekat rumah isteri semua bising kan. And then Masa tu dah kahwin dah? saya dah kahwin. Saya
Start isap dadah tu bila dah ada anak. Saya anak 3 orang. Anak 3 baru kau isap dadah? Anak kedua Anak kedua baru isap dadah? Dia cakap tadi dia start lambat. saya lambat. Lambat. Tengok macam dia 13 tahun dah isap dadah. Maknanya pangkat Fizi lagi besar pada kau. Saya 15 tahun Datuk. Dekat. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Ya. And then satu demi satu kehilangan lah, family, and then trust dari ibu bapa. And one more thing, isu penagih ni, ibu bapa adalah orang yang terakhir yang akan tahu bahawa anaknya seorang penagih ataupun terlibat dalam dadah. Sebab kita cover lah, kita tahu kita buat salah. Kan? Kita cover, macam-macam cover kat rumah. Dan inilah sibuk lah. Padahal tak ada apa pun. Pergi meeting lah, pergi outstation lah, kerja lah. Padahal kita Ada dalam alasan. ada alasan. So that is the story lah of apa penagihan. Apa ni Satis belajar sampai peringkat mana? Okey, saya dulu pergi belajar medik dekat Indonesia. Belajar medik. Medical. I'm actually a medical, tapi tak habis lah. Dia tak habis tu bukan sebab penagihan. Time tu saya tak sedar lagi. Saya start tu selepas saya habis medical tu, saya withdraw 2 tahun sebelum saya habis medical. Saya balik ke sini, saya terlibat dalam bisnes lah. Itu yang tadi saya cakap tentang value dalaman ni. Saya tak ada ketegasan diri. Ingin cuba tu ada. Time belajar, datang bisnes, dapat duit sikit dah. Saya tinggalkan pelajaran. Tapi awak belajar medik, macam mana awak tahu yang dadah ni boleh merosakkan awak? Kenapa awak ambil? Soalan yang bagus. Tapi dalam proses pembelajaran medical ni, kita hanya belajar tentang kimia-kimia yang ada dalam medical. Tapi kita tak belajar tentang dadah. Syabu semua saya tak kenal. Terus terang saya cakap. Mungkin sekarang benda tu dah awareness dah tinggi lah kan. Tapi zaman saya tahun 2000 dulu memang masih kurang lagi lah. Yang kita tahu ganja sajalah. Betul. Macam Hafizi kan tadi kata bermula dengan umur 13 tahun. 13 tahun tu you dah start and then dah membawa kepada 14, 15 sampai berapa lama tempoh you masa sebelum you join pengasih tu, berapa lama tempoh you daripada umur 13 tahun tu? Saya mula macam saya cakap tadi kan, penggunaan dadah saya ni bertahap. Jadi saya punya episod pertama tahap cuba-cuba tu eksperimental tu masa usia saya 13 tahun. Itu yang saya try banyak benda tapi tak sangkut. Kan. Tapi lepas tu masih berterusan penggunaan tu kan, tapi masih saya boleh kawal kan. Saya cakap tadi penggunaan tahap rekreasi tu, mana umur 14 tahun, umur 15 tahun saya masih menggunakan dadah, tapi belum sampai tahap yang dysfunctional ataupun tahap destruktif tu tadi. Saya masih boleh pergi sekolah. Tapi selalu ponteng sekolah kan. Lepas tu bila ponteng sekolah kena gam belakang-belakang lorong dengan kawan-kawan apa semua, tapi happy kan. Ponteng-ponteng sekolah, kepala berisi berdengung. Tapi yang teruk tu bila penggunaan bahan saya ni tahap rekreasi pada waktu tu, tapi saya punya tingkah laku dah teruk. Maknanya degil tu dengan ponteng sekolah, kena buang sekolah. Lepas tu ada masalah disiplin kat sekolah sebab lebih kepada pergaulan kan. Jadi saya ditukarkan sekolah. Dulu saya saya bersekolah di Ampang, sekolah menengah Taman Seraya Ampang. Tapi pasal saya banyak masalah disiplin dekat sekolah, ibu bapa ambil keputusan untuk pindahkan saya sekolah di kampung. Jadi daripada budak KL dah mula berjinak dengan dadah, duduk kampung pula dekat KL, kena kongkong kat sana bebas. Freedom Bebas. Duduk dengan nenek dengan atuk. Jadi saya dah memang dah ada penglibatan dengan bahan-bahan terlarang ni. Jadi kat situ lagi bebas lah, tak ada kongkongan. Maknanya keputusan bapa dengan mak salah hantar kampung lah, sebab kat sana awak lagi function lah. Dia orang pun tak boleh deal dengan saya. Satu, mak dengan ayah sibuk kerja. Mak lah kerja hari-hari kerja. Lepas tu saya bagi tekanan pada dia. Jadi dia orang tak boleh deal dengan saya. Kalau saya duduk KL pun lagi teruk. Dia orang ingat kan, saya dengan saya memberontak, lari rumah dan sebagainya. Hantar kampung, ingat saya boleh reda lah kan. Tapi saya masih continue. Mana kau ambil duit? Itu duit belanja sekolah. Lepas tu saya minta nenek, minta atuk kan. Saya cucu kesayangan. Apa saya minta bagi pergi sekolah berantar, balik sekolah berjemput. Lepas tu kadang-kadang rokok pun dia orang belanja beli kan. Saya minta beli umur 16 tahun. Jadi itulah, saya nenek dengan atuk sangat sayang saya lah, manja dengan saya. Lepas tu dah teruk lah saya sebab tak ada pengawasan kat situ kan. Saya buat cara saya buat kepala saya. Jadi penagihan saya teruk lah kat situ, teruk.
Dekat Kuala Pilah Negeri Sembilan tu. Saya kat kampung teruk saya punya penagihan. Pasal tak ada pengawasan, tak ada pantauan, tak ada disiplin. Saya bebas buat apa yang saya nak buat. Jadi teruk sampai saya umur 19 tahun kan, dan menggunakan jarum suntikan apa semua. Dah mula Dia menggunakan jadi doktor lah. Jadi dah teruk tu sampailah saya kena tangkap. Lepas tu saya dimasukkan ke rumah pengasing untuk menjalani pemulihan. Ketika itu adalah berumur 19 tahun. 19 tahun. Jadi saya punya sejarah penggunaan tu daripada usia 13. Jadi bersifat bertahap tadi tu. Progression tu berkembang sampai 19 tahun. Itu lama tu. 6 tahun lah. 6 tahun. Masuk pengasing. Masuk pengasih. Satis? Saya Tadi awak cakap tadi apa? Awak dah masa tu kahwin umur 24. ya, saya kahwin awal. Lepas tu Tadi awak cakap anak kedua. Ya. Lepas tu macam mana penerimaan family awak? Ambil isteri, anak-anak. okey. Yalah, so awal-awalnya dia orang tak tahu. Okey. Dia orang memang tak tahu lah. Okay, and then bila kita dah dysfunctional, kita dah tak boleh function seperti biasa. Yang saya cakap tadi kan, ada masalah kewangan. Lepas tu masa pula tak ditepati, lepak malam, keluar malam, macam-macam. Dan lama-lama akibat dia saya cerai lah. Akibat dia saya cerai dengan isteri saya. Penceraian, of course lah, dia pun tak boleh terima lah kan perlakuan saya apa semua. And then lepas tu ibu bapa pula, penerimaan ibu bapa, of course diorang dia macam ni tau, Datuk. Ibu bapa ni diorang tak tahu penagihan tu apa. They don't know what is addiction all about. Yang kembali pada awareness tadi, diorang tak ada awareness. Yang diorang tahu, alamak, anak aku isap dadah ni, teruk ni, sial ni, bla 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 kan. Sebab diorang tak faham. Diorang tak faham, bukan diorang saja, tapi kebanyakan orang, we don't understand what is addiction actually. Bagaimana proses dia dan apa dia punya, apa yang patut dilakukan selepas kita jumpa seorang isap dadah tu, apa tindakan yang patut diambil. So apa yang akan berlaku, diorang sisihkan kita lah. And kena halau dari rumah, apa pun kita buat salah. And all these problem. Itu yang membuat seseorang tu menjadi lebih teruk. Sebab tak diterima. If we have a problem, kalau kita ada masalah, kita ada hubungan baik dengan keluarga tu ada. Tapi apabila kita, contoh kita sakit, pergi jumpa doktor, bila doktor halau kita, mana kita nak pergi? So bila kita sebagai seorang yang ada masalah, kita pergi jumpa ibu bapa tak tahu macam mana nak handle. Betul. So where do we go? Itu isu dia. So bila kita tak ada tempat nak pergi, kita punya Tuhan tu adalah best friend kita lah. Best friend adalah kawan-kawan negatif yang kita ada lah. Circle kita yang tak baik. Tak apa bro, saya akan bantu you, come, you tinggal rumah saya lah, bagi duit lah. Tapi kawan-kawan negatif, that is what actually happen. More worse lah. Of course lah, dia akan jadi worse. Kita pula percaya dia sebab kepercayaan kat rumah dah tak ada. Dan kita pula tak ada tempat nak pergi waktu tu. exactly. Orang tu yang accept kita. So we follow the circle lah. Datuk, nak pergi mana lagi dah? Yelah, maksudnya dia follow that circle lah. Dia circle. pergi kuil pun tak terima. Pergi masjid pun tak terima. Dia orang pun tak nak pergi kuil, tak nak pergi masjid. Sebab barang tu Pak Imam tak isap barang tu. Kalau barang tu Bilal dengan Pak Imam isap, kan, dia orang akan join dengan Pak Imam dengan Bilal tu. Kan? Jadi apa perkara yang paling worst berlaku dalam 6 tahun? Isap dadah tu apa kali paling awak rasa macam tak boleh lupa lah? Momen lah. Momen apa benda awak pernah pukul orang ke? Awak kena apa ke tak tahu lah Cik Fizi? Saya secara jujur ni saya pernah cerita, tapi ni kali pertama saya kalau cerita dalam podcast lah, ataupun dalam media sosial. Saya pernah mengalami depression tu. Saya pernah mengalami depression pasal very alone, lepas tu dengan gian, lepas tu dengan duit tak ada, lepas tu sedih, hampa kerana usaha saya untuk berhenti dalam tempoh 6 tahun tu sering mengalami kegagalan. Pernah saya try berhenti beberapa kali. Pergi jumpa bomoh lah, kurung di dalam bilik lah untuk berhenti ni, pasal bila datang gian sakit kan, pasal saya kena heroin menggunakan jarum suntikan. Tapi gagal, selalu gagal. Kan. Lepas tu hidup saya memang tak terurus, lepas tu hubungan dengan keluarga terlalu jauh. Kan. Jadi very alone, so depression. I fell into a state of depression. Pernah lah ada cubaan-cubaan untuk menamatkan jangka hayat. Pernah nak cuba bunuh diri, pernah. Saya contemplating tu berat tu nak bunuh diri tu kan. Tapi alhamdulillah tak sampai tahap ni. Tapi adalah saya kena banyak-banyak dengan niat supaya saya mati.
Ada juga. Ada kena telan pils lah, lepas tu kena suntikkan bahan berlebihan supaya dengan biar saya mati dalam keadaan khayal ataupun mati overdose lah. Tapi tak mati juga. Tak mati juga. Allah masih panjangkan. Allah sayang. Allah masih sayang. Cik Tatis, Okey, kalau apa perkara buruk? Okey, perkara buruk yang berlaku pada awak, perceraian berlaku. Ya. Dengan ada 2 anak, rumah tangga yang awak bina, boom. Hancur. Habis bisnes yang awak bina, boom. Yes. Family yang awak ni pun, boom. Yes. So apa lagi yang paling teruk yang mungkin nak kau share dengan Okey, kita orang? kalau nak terus terang lah, sama lah bang first time nak declare, tapi saya hilang segala-galanya Datuk. That means maruah diri saya, kawan-kawan saya, family saya, sampai ayah saya cakap dengan saya, kau tolonglah keluar rumah dan tolong jangan balik lagi. Mungkin dia tak sujud kaki, itu je yang dia tak buat, tapi maksud dia tu lebih-lebih dari itulah. And then ibu saya pernah cakap sekali tu, kalau saya mati kau jangan datang, saya punya my funeral kan. Itu satu kata-kata yang seorang anak tu dah lebih dari derhaka lah, terus terang saya nak cerita. So saya dah hilang semuanya, segala-galanya, pekerjaan, everything 100%. Mungkin tu yang buat saya sedar bahawa saya ni dah tak ada siapa. Kan tadi saya cakap tadi, saya punya value tadi adalah saya tak ada hal, apa pun saya buat ada orang backup. Ada backup. Saya dah hilang backup tu. I came to that extent lah, sampai dan memang tak ada tempat tidur gelandangan, tidur tepi jalan apa semua, dah memang sampai ke tahap tu lah. Kalau ikutkan saya lahir family yang bagus, family yang berpendidikan, apa lagi, dari segi kewangan mungkin tak ada masalah, tapi kenapa saya dah sampai ke tahap tu? Disebabkan penagihan dadah. Betul lah dadah tu membawa sial. Okey. Okey, kalau menurut saya dadah tu memudaratkan, yes. Okey, tapi bawa sial tu mungkin terlalu apa kata orang? Terlalu kasar lah dia punya kata dia. Sebab Ya, memang kasar. Dadah tu memang buat hidup kita porak-poranda. Kan macam-macam boleh berlaku. Kan kita nak hidup bahagia. Sampai kita pun tak nak, macam tadi kalau kata Cik Hafizi pun sampai nak overdose, sampai nak end up tak nak ada. Sampai nak tamatkan riwayat. Itu saya rasa tak tahulah, mungkin saya kasar, tapi kalau tak kasar nanti orang tak perasan. ya, kalau itu yes. Kalau macam Dia nak mudarat bagi ni semua orang penekanan. dah cakap lah, benda ni mudarat ni, mudarat ni kau kalau jangan angkat barang berat boleh mudaratkan badan. Tapi dia tak membawa sial pada kita. Tapi dadah ni boleh bawa sial. Tengok family kita buang kita apa semua. Bagi saya lah, tak tahu, mungkin korang kat luar tak boleh terima, aku tak tahu lah. Tapi bagi aku juga ada family yang kena dadah. Aku juga ada kawan-kawan saya, 3 orang mati HIV. Saya besar kat kawasan Setinggan, Kampung Kerinci. So what do you expect? Betul. You jangan cakap dadah dengan saya. Kan kita besar kat situ, kita nampak daripada orang ni jadi macam ni. Minta maaf cakap Datuk ada orang ni dia dah berkahwin, anak seorang. Dia bila nak duit daripada bini dia tak bagi, dia minta maaf, dia tarik puting buah dada tu, dia taruh pisau, dia cakap kau tak bagi duit aku putuskan ni, dia cakap. Sampai ke tahap tu pun ada. Worst. Mencuri ni semua jangan cerita lah. Itu biasa kan. Tapi inilah yang katakan. Tapi bila ada kesedaran, okey, kita mungkin ramai kat luar sana orang yang mak bapak dia ada masalah dengan anak dia kena dadah. Tapi kadang-kadang malu nak ke depan. Kalau saya contohnya lah, kalau ada orang tu anak dia kena tangkap, katalah kena tangkap dengan dadah, dia akan cakap sebenarnya bukan anak saya tu, anak saya kawan dengan dia tu, dia tu lah yang dia tetap nak support anak dia kan. Betul. Dia tetap, semua orang ibu bapa asal dia memang macam tu kan. Kalau kena tangkap jadi pusher ke apa, sebab dia berkawan, sebenarnya barang tu bukan barang dia, macam-macam lah yang kita maksud sayangnya ibu bapa kepada kita. Jadi kadang-kadang dia orang ni ada anak isap dadah, ataupun diri dia orang sendiri isap dadah. Kemana dia nak pergi? So macam mana Cik Hafiz boleh berjumpa dengan pengasih? Macam mana? Bila sampai pakin teruk tu, masa bila jumpa pengasih? Kadang-kadang penagihan ni memerlukan kesediaan daripada individu yang menggunakan itu untuk berubah ataupun mendapatkan rawatan. Yang susahnya untuk membantu ataupun memberi perawatan pada seseorang tu adalah apabila mereka berada dalam keadaan yang penafian. Itu yang macam Datuk Rosham jadi cakap.
salah orang lain. Kan anak aku jadi macam ni, salahnya sebab kawan-kawan, barang orang punya budak tu yang jahat bagi kan. Jadi kadang-kadang itu dalam penafian, dia tak nampak yang anak dia pun menyumbang kepada permasalahan tu. Dan ada juga pengguna dadah ataupun penagih dadah yang menggunakan dadah, lepas tu dia tak nampak yang problem tu dari dia. I'm not an addict. Aku bukan penagih. Aku mengguna tapi aku masih kerja, aku masih boleh ni, nampak. Tak ada pun apa bergelandangan, tak ada pun duduk tepi jalan bawah jambatan semua, tak ada. Jadi buat apa dapatkan rawatan. Jadi itu. Jadi untuk rawatan tu menjadi lebih berkesan, seorang tu perlu ada kesediaan dan perlu ada willingness lah untuk berhenti satu. Tetapi pada masa yang sama juga untuk penagihan ni, untuk merawat penagihan ni, dia perlukan intervensi. Tak semestinya nak tunggu sampai tahap kesediaan tu baru datang kan. Itu kadang-kadang keluarga dia buat pelaporan ataupun dia buat dia perlu mendapatkan khidmat pakar profesional untuk melakukan intervensi itu, jumpa kaunselor, jumpa pakar psikiatri penagihan, ataupun kalau perlu ada ibu bapa yang memaksa anak dia kan, walaupun tanpa kerelaan anak dia masuk untuk mendapatkan rawatan, ada ibu bapa yang mengambil tindakan yang this has to stop, he needs to be in a rehab. Ada yang buat macam tu. Jadi berapa lama Encik Hafizi kat Pengasih? Saya kat Pengasih ni daripada usia saya 19 tahun. 19 tahun. Jadi sampai sekarang dah lagi 2 bulan genap 27 tahun. 27 tahun. Saya ni practically membesar dalam Pengasih. Saya belajar tentang hidup. Saya belajar seperti mana apa yang saya lalu, yang saya jadi hari ini. Kan sebahagian besarnya adalah daripada keberadaan saya dalam Pengasih tu. Saya membesar dalam Pengasih. Maknanya adalah lihat kawan-kawan yang mati HIV. Ada. Mati HIV ada, bercerai berai ada, tapi bukan tu saja. Yang berjaya pun ramai. Saya tengok orang yang ada HIV, orang yang hidup dengan HIV dah 32 tahun. Kawan baik saya sekarang masih bekerja dengan saya kan. Seorang yang positif, seorang yang berjaya lah dalam hidup dia. Kan, kembali ke pakal jalan, balik kepada agama, menjadi kebanggaan pada keluarga dia, pada masyarakat, pada saya juga. Saya sangat terbakar motivasi tengok dia. Dan give back to community. Ya, bukan hanya keberadaan saya dalam Pengasih tu tengok yang cerita-cerita sedih, negatif, mati-mati, gila-gila ya, tapi yang berjaya pun ramai. Dan kadang-kadang bukan saya tanya apa tu. Kadang-kadang orang nampak Pengasih orang ni. nampak ni yang Pengasih ni takkan aku nak masukkan anak aku kat Pengasih. Betul. Dia mana tak aku nampak, nak letak muka aku. Dia tak nampak yang positive side, dia nampak yang negative side. Sebab Encik Hafizi ni pun merupakan presiden Pengasih daripada Julai. Daripada baru lagi ni. Baru beberapa bulan. Sehingga kini lah. Menggantikan menggantikan presiden sebelum ni, Allahyarham Tuan Haji Ramli Abdul Samad. Yang kembali ke rahmatullah baru-baru ni. Jadi saya ganti tempat dia lah. Berapa ramai penghuni dalam rumah Pengasih setakat ni? Dalam rumah Pengasih sekarang pada masa ni kita ada dalam 50 orang. Tetapi sejak kewujudan Pengasih ni, sejak kita rumah Pengasih ni beroperasi daripada 1993, rumah Pengasih ni beroperasi sampai sekarang, maknanya dah 30 tahun lah. Lebih kurang 2,000 orang lah yang kita dah terima, dah rawat, yang dah menjalani pemulihan tu sejak 1993 sampai sekarang ni. Dan ramai tak wanita dalam rumah Pengasih ni? Tak ramai. Golongan wanita adalah golongan yang minoriti. Tapi ada. Tapi ada. Cik Satis bila masuk Pengasih? Macam mana boleh masuk Pengasih? Saya dalam Pengasih ni dah hampir, kalau Disember ni dah 4 tahun lah, genap 4 tahun. Okey, saya mungkin pertama saya anggap bahawa Tuhan masih sayang saya lah. Okey. Dan ibu bapa saya sebenarnya. Ibu bapa saya yang survey untuk tempat untuk rawatan, dan dia orang dapat tahu tentang Pengasih. Lepas tu saya dihantar ke Pengasih Aman Jaya di Perak dulu. So saya menerima rawatan kat sana lah selama 1 tahun. Umur berapa tu masa tu? Saya about 5 years ago lah. Ini sekarang 34, 35. 34. Maknanya lama juga you main dadah ni Lama Datuk. Saya almost 15 years lah. About 15 years. Badan tak macam ni dulu, kurus lah. Dulu kurus lah. Sangat-sangat kurus. Setengah hari daripada ni kot. Kan muka cengkong apa semua.
Okey, apa yang tertariknya bila you masuk pengasih tu? You rasa? Okey. Sebab biasanya saya tengok pengasih ni banyak orang Melayu kan. Tak juga, memang majoriti Ada. Melayu, Majoriti tapi Melayu ada kan? pelbagai bangsa ada. Ya. Mix lah. Okey. So kalau saya peribadi, saya seperti saya cakap tadi lah, mungkin saya dah kehilangan segala-galanya bila saya masuk pengasih ni. So bila saya masuk pengasih ni, saya nampak pertama adalah ada contoh tauladan, that means role model lah kan. Ada orang macam Abang Fizi sendiri kan, dah 20 tahun. Macam mana dia boleh buat ni? 20 tahun berhenti isap dadah. Kita nak berhenti isap dadah sehari pun susah. Ini 20 tahun, 30 tahun. Pakaian segak, diorang boleh belajar, diorang boleh kembali lagi ke, diorang pula yang bagi motivasi pada orang lain. Kan? Bayangkan dia punya, yelah, kadang penagih dadah ni bukan kadang, memang dianggap sampah masyarakat. Tapi sampah ni pula boleh jadi master degree holder, boleh jadi ada kejaya, ada family. Diorang boleh hidup, diorang ada values, ada nilai lebih daripada orang biasa yang tak pernah isap dadah pun. So those are the things yang buat saya motivate diri saya bahawa saya ni boleh. Lepas tu of course kembali lagi kepada program, kepada rawatan yang berjalan di sana lah. Saya mula mengenal pasti masalah saya ni apa. Sebab sebelum ni memang nak berhenti isap dadah pun kan, siapa nak isap dadah setiap kali. Itulah kata orang, janji penagih ni setiap kali isap dadah nak berhenti, setiap kali isap dadah nak berhenti, setiap kali isap dadah nak berhenti. Tapi tak tahu cara macam mana nak berhenti. So dia kena ada unsur paksaan dari awal tu, memang kena ada lah. Okay, that means because nobody will come and say, bang saya surrender, saya nak, no, it's impossible. Kan? Pertama dia tak tahu nak pergi mana, kedua dia tak ada keberanian. Dia tak ada keberanian. Tahu-tahu kita cakap saya isap dadah, tahu kena tangkap polis tadi. Kan? So siapa nak declare bahawa dia ni seorang penagih dalam mencari jalan keluar ni. So bila saya dimasukkan sana, saya lalulah program tu. So dalam program tu saya nampak value diri saya sebenarnya siapa. It's actually basic discipline lah. I mean, Datuk, to be very honest kan. Apa yang diajar di pengasih adalah basic disiplin yang seseorang hilang apabila dalam zaman penagihan ni. Values in life lah. Yelah, but that value is really important Yes, lah, it's because very important. orang-orang yang addicted ni dia memang need a very positive punya support system sebenarnya kan. And it's not easy to nak counter mindset yang dah ketagih. Betul. Barulah sedap, kenapa bapak saya dulu kan. Zaman dulu kan dia suka kena bangun pagi, kena buat ni, kena bersihkan katil sendiri. Betul. Why? Padahal saya ada pembantu rumah. Kenapa saya kena buat? This is not about the pembantu rumah. It's about you yourself. your values. Pengasih teaches values in life. Di situlah saya sedar bahawa saya pun ada, saya punya I have my future lah. Kan. Dan dulu medik tak siap. Lepas buat bisnes tak jadi kan. Lepas tu penceraian. Dapat jadi doktor juga Tak. Doktor tu lah. Doktor. Tapi saya sendiri tak ada lah. Kan? So when I masuk pengasih, saya nampak bahawa saya boleh kembali. Dan sekarang you sambung study Okay. dan sedang, selepas masuk pengasih ni, then that's why actually masukkan pengasih adalah my parents punya choice. Okay. Sepatutnya habis rawatan setahun saya keluar balik. But while I was going through the rawatan, saya nampak bahawa saya ni boleh pergi. Okay, I saw that di diri saya ni ada nilai. Saya jumpa siapa diri saya sebenarnya. Then lepas tu saya buat option yang sendiri adalah saya call Abang Fizi lah waktu itu. Saya call, saya minta peluang untuk saya nak ambil ni sebagai satu kejaya lah. Okay, because I realise that only an addict can help another addict. So saya rasa bahawa saya ni mungkin dilahirkan, mungkin saya lalui proses ni, mungkin Tuhan bagi saya tolong orang lain supaya saya dapat tolong orang. Tak semestinya sebagai seorang doktor, tapi sebagai seorang, apa yang saya buat sekarang ni pun adalah membantu orang lain lah, yang orang lain tak boleh. This is not something which you can go to the university, study and come and practice. It's impossible. Ini dah melalui praktikal. Maknanya dalam komuniti tu perlu ada orang yang dah melalui the experience. So the important orang dalam pengasih ni adalah orang yang dah melalui experience tu. So that dia orang je yang tahu how to develop the community. Seperti yang kita cakap, only a woman can understand a woman. Only a man can understand a man. So only an addict can understand an addict lah. And saya bersyukur lah, saya mungkin dipilih untuk membantu orang lain macam ni. So I call Abang Fizi, saya minta peluang lah, bang saya ni betul-betul nak, I want to be. Dia pun sidai lama juga ni kan. He tested of course, because kadang kita bukan janji-janji kosong, kadang orang nak just keluar, tapi dia test saya apabila saya betul ke ada komitmen ni. Dan when I came, I dapat peluang untuk datang kat Kuala Lumpur ni, ke pengasih Malaysia at HQs ni. Dan sekarang saya buat training, jadi saya certified trainer sekarang ni. Lepas tu saya tengah belajar dekat Universiti Melaya, I'm doing counselling and psychology.
So I'm upgrading myself lah. Yes. And also my parents accepted me, my children are back to me. Alhamdulillah. Oh ya, children semua. Yes, Wife tak balik. everything. Wife tak balik lah. Wife tengah cari lah, Datuk. Oh, tengah cari. Tengah cari lah. tengah cari. Okay, doa. Mungkin lepas ni Satis kosong ni. Siapa-siapa yang berminat nanti boleh hantar dekat podcast Suhan Channel untuk dapatkan Satis nanti. Hafizi, Cik Hafizi dah ni. Dah berumah tangga. Saya baru 2 tahun setengah berumah tangga. Saya berumah tangga masa COVID. 2021. Saya bertemu jodoh lambat. Macam mana pula boleh jumpa masa COVID lah, orang tak keluar rumah? Masa COVID tak keluar rumah. Saya kenal dalam dating app. Wow. Dating app. Lepas tu usia saya dah meningkat. Kan? Saya dalam awal 40-an pada waktu tu. Lepas tu usia dah meningkat. Lepas tu tuntutan kerja menjadikan saya tak banyak waktu untuk ada dating life ataupun social life. Sibuk dengan urusan kerja je. Mana ada masa nak pergi dating sana dating sini. Mana daripada umur 19 memang duduk pengasih je tu. Ya, tapi duduk pengasih lah. Dan kan? dia contribute back to pengasih. Yelah, maksudnya lama lah. Daripada umur 19 sampai 40 baru kahwin. Tak, 43 kahwin. 43 mana? 23, 24 tahun. Dan Alhamdulillah jodoh. Dapat orang mana? South Africa. Nampak. Bukan kaleng-kaleng international. Bukan kali-kali international. Aku rasa Satis pun kena cari international. Apa tadi nama app tu? Tinder. South Africa tu I mean now your wife here Kat ataupun sini, macam ni saya kenal dia masa dalam dating app lah, Tinder. Lepas tu beberapa hari saya kenal dengan dia, saya match dengan dia. Lepas tu COVID, lepas tu shutdown semua, tutup kan. Maknanya pada waktu tu walaupun saya kenal dalam Tinder, tapi isteri saya dia bekerja di Singapura. Di Singapura, dia dah berada dekat Singapura ni dah 5 tahun dia bekerja kan. Dia kerja dengan Levi's pada waktu tu. Lepas tu kita bila COVID kan, lepas tu hari-hari berkomunikasi bersama. Lepas tu terbit bibit-bibit cinta kan. Lepas tu kita ambil keputusan kahwin. Kan, dia masuk Islam. Lepas tu dia masuk Islam pun saya tengok melalui video call aja. Kan, dia dekat Singapura. Lepas tu ada ruang masa tu kan, PKP ada ruang masa tu yang membolehkan borders dibuka kan. Masuk dia balik sini kita pohon untuk kahwin. Jadi kahwin masa COVID. Lepas tu kebetulan kita dah kahwin aja seminggu selepas kita selamat diijab kabul, dia kena retrench. Dia dapat news yang dia datang Malaysia ni, dia dapat news yang company dia tengah retrench lah, banyak pekerja. Sebab COVID kan. Dia nak downsize tu. Jadi dia salah seorang yang affected tu. Jadi bila dah kahwin dengan saya, dia dah kena retrench, terus duduk sini sampai sekarang. Ada hikmah dia. Kalau tidak saya jadi weekend husband, nak kena berulang Singapura. Sampai Singapura kan. Jadi hikmah dia dengan saya sini. Jadi housewife buat masa ni dengan saya, dapatlah mendalami budaya Melayu, budaya Malaysia, lepas tu praktis agama Islam dengan saya sama. Anak itu adik kemar. Anak kucing ada 11 ekor. 11 ekor. Tadi si siapa, si Izu Islam 7 ekor tu dia cerita. Ni 11 ekor 11 ekor. Yalah, jodoh dia, ending dia kita tak tahu kehidupan kita kan. Tapi sebenarnya bukan senang nak berubah. Sebab saya kenal ramai orang yang drug ni bukan senang nak ubah. Apa pokok utama sebenarnya kalau orang dah ketagihan dadah ni? Apa pokok utama untuk berubah, Encik Satis? Actually kesedaran lah. Ya, semua orang akan cakap kesedaran. Kesedaran. Tapi apa langkah pertama? Maknanya you kena bawa dia macam ada orang macam you kat tadi, setiap kali you isap dadah, you akan minta nak berhenti. Dia dah sedar tu. Tapi apa yang sebenarnya, macam tadi you kata mak you ambil you masuk dalam pengasih. Bagi contohnya saya lah. Saya ni mewakili orang yang isap dadah. Kan? Maknanya saya sedar benda tu salah, saya sedar saya nak kena berhenti, tapi apa yang perlu saya buat untuk saya berhenti? Adakah saya terus tahan kereta, ambil kereta ataupun tahan Grab, pergi terus dekat rumah pengasih, tolong rawat saya, atau macam mana? Kalau menurut saya first thing adalah kita kena
kita kena belajar untuk minta tolong. Okay. We have to learn how to minta tolong. Benda tu akan berlaku. That's why dalam treatment, okay, sekarang saya sebagai seorang pegawai kes lah, saya handle kes apa. So dalam treatment ni, that is why hubungan antara family tu sangat penting. So apabila dalam rumah kepada especially kepada anak-anak ni, ibu bapa dia kena memberi ruang untuk anak tu bersuara. That's very important. Sebab kebanyakan orang ni dia jatuh sebab seperti saya cakap tadi, kita pergi cakap dengan ibu bapa bahawa kita siap dadah, tapi dia orang akan buang kita, tolak kita, those kind of things. But the most important thing is bersuara lah, minta tolong. You have to angkat tangan, surrender, tolong aku, accept bahawa saya ada masalah, minta tolong. That's the first thing a person can do lah. Itu saya punya point lah, Datuk. Jadi macam mana? Apa satu saya lihat faktor sokongan tu, support system tu penting. Kan, support system tu boleh datang daripada orang-orang yang signifikan dengan kita, terdekat. Contoh ibu bapa, contoh adik-beradik, lepas tu best friends. Jadi itu satu, kena ada support system dari sudut orang yang signifikan dengan kita tu. Lepas tu kedua, sokongan selain daripada tu, sokongan daripada masyarakat. Kan, itu pun penting. Jadi salah satu isu utama yang kebanyakan pengguna-pengguna dadah ataupun penagih-penagih dadah ni kembali terjebak, kembali bentan selepas dia berhenti dadah ni adalah isu stigma dan diskriminasi. Kan, dia berusaha keras untuk berhenti, berusaha keras untuk melakukan perubahan, tapi masyarakat umum, orang ramai ataupun ahli keluarga terdekat tidak dapat menerima diri mereka ni. Kadang-kadang bila dia orang balik tu dia nak okey dah tu. Bila balik je, lepas tu orang pandang pun semacam nak tegur pun tak nak ni. Jadi lama-lama dia rasa macam stigma masyarakat lah. Stigma macam ni, dia orang tak terima aku. Padahal aku dah berubah ni, aku dah berhenti ni. Dia cari kawan tu. Ya. Pergi balik ke circle lama. Tapi saya nak tambah lagi satu untuk perubahan ni macam ni lah, macam menggunakan dadah kan adalah satu proses. Penagihan ni satu proses. Dia ketagihan ni tak jadi sekelip mata. Maknanya dia melalui satu proses yang bertahap untuk dia sampai penggunaan yang bersifat destruktif ataupun dysfunctional tu tadi. Sama juga perubahan ni bukan berlaku dalam sekelip mata. Seseorang tu bukan hanya bila dia masuk pengasih ataupun dia jumpa kaunselor kan, kita ataupun dia jumpa tak? pakar, okey, pada berubah dah. Tak ada. Bila kita bercakap tentang perubahan ni, ia adalah satu proses, an ongoing proses. Maknanya kena ada usaha yang diambil di situ, dilakukan di situ, dan it takes time. Kan. Jadi samalah saya dengan Sati semua tengok nak jadi macam ni, sambung belajar balik lah, lepas tu dapat daluan kerjaya yang stabil lah, ni semua mengambil masa. Berapa tahun dia nak jadi diri dia macam ni, dah berapa tahun, 4 tahun. Saya nak jadi diri saya macam ni 27 years. Kan, bukan berlaku macam tu aje. Jadi itu adalah penting, adalah continuous effort. Kan. Lepas tu juga support yang berterusan, lepas tu rawatan yang berterusan. Ada yang memerlukan selepas mereka keluar daripada rumah pengasih ini, memerlukan jagaan yang berterusan. Mungkin kena continue untuk jumpa pakar kesihatan mental, perlu continue untuk jumpa psikologis, ataupun continue untuk jumpa pakar psikiatri. Kan, jadi itu yang memerlukan tu, ataupun perlu menghadiri kelompok sokong bantu secara kerap untuk dapat itu motivasi dan sokongan dan semangat tu. Jadi itu. Jadi penyakit ketagihan ni sekarang ni dah banyak kajian yang melihat isu ketagihan ni sebagai satu isu ataupun satu keadaan perubatan yang bersifat berulang ataupun bentan, seperti penyakit-penyakit kronik yang lain. Itu tidak menghairankan apabila orang dah berhenti isap dadah, berhenti menagih dadah, keluar daripada penjara, keluar daripada pengasih, mereka bentan. Tak jaga tu. Penyakit kronik. Dia langgar pantang larang, dia tak jaga. Bentan lah. Ini nak kena jaga. Macam orang lepas beranak kan, kalau tak jaga, bentan lah. Kalau macam orang sak dadah pun macam tu juga. Maknanya kalau dia dah berhenti, kadang-kadang tengok dengan siapa dia nak campur, masyarakat terima ke tak terima. So tak terasa rugi ke hidup yalah, dalam satu jangka masa yang panjang tu, Cik Satis kan. Buang masa macam tu, you rasa rugi tak? Sepatutnya sekarang maybe you are the biggest businessman or anything. Of course, kalau dari segi masa, of course saya merasa rugi lah. Saya merasa rugi.
benda dah jadi, nak buat macam mana. But the most important thing is how I handle the problem. Benda Dan dah yang paling berlaku. penting yang ke depan. Yes. So what I learn from my experience, apa yang saya belajar dari saya punya masa silam ni, dan ke depan jangan ulang lah. Yes. Buat salah tak salah, tapi mengulangi kesalahan adalah salah. Yes. So saya dah kehilangan segala-galanya, saya dah belajar apa yang patut saya buat. So lepas ni saya kena maintain lah. Ada banyak pantang larang yang patut saya jaga. So saya kena aware dengan diri saya sendiri supaya saya tak jatuh lagi. And I don't want to fall again because I'm very happy with my life now. Ya. Dan, saya dan, sangat yang paling happy, you know. dan yang paling penting mesti you ada rasa sangat bersyukur kerana ke depan itu Allah dah disusun dengan dengan benda-benda yang saya rasa you dah ketinggalan banyak dulu kan. So I'm catching up lah one by one kan. Catching up. Tapi ada juga kes-kes orang isap dadah ni yang hayal. Saya dengar ambil macam pil kuda, sampai bunuh, sembelih mak bapak. Dia kata dia dengar suara bunuh orang sana, bunuh orang sini. Itu ada kes macam ni. Dan ada yang kes terbaru yang di Arau, kalau tak silap saya, dia tikam isteri dia sebanyak 11 kali tikaman tu kan, yang isteri dia jururawat, dan bila find out dia sebenarnya adalah drug addict. Dia kata isteri dia ada affair. Padahal ni semua imaginasi, berhalusinasi. Itu yang saya katakan dadah tu membawa sial. Kalau dah kena macam tu, dah kena kes bunuh, maknanya dia akan kena hang, kena gantung. Tak sial ke namanya tu. Kan dalam kehidupan kita yang sepatutnya bahagia, tapi disebabkan dadah tu hidup kita porak-poranda. Betul, memang mudarat, semua orang tahu mudarat. Tetapi mudarat tu macam bagi saya, benda ni dia bawa sial sebab benda tu kontrol kita. Benda tu kontrol kita. Kita dah tak boleh kontrol diri kita. Mula-mula kita rasa kita boleh kontrol. Macam Cik Satya cerita, Cik Hafizi cerita kan, kita boleh kontrol sikit. Tapi lama kelamaan dia kontrol kan? Dia kontrol. Bila dia kontrol kita, ibarat setan kontrol kita lah. Itu yang sampai boleh bunuh orang, merompak, mencuri, merogol, segala-galanya boleh sebab benda tu dah kontrol kita. Tu saya kata dadah ni boleh membawa sial. Tapi yalah, kita cakap bagi diri kita yang tak kena. Macam orang yang dah kena dan dia orang lebih tahu. Jadi kita borak-borak hari ni bukan kata kita nak menuduh orang tu, tidak. Tapi kita nak tunjukkan ke orang semua betapa kalau boleh janganlah mula. Nombor satu daripada pengamatan saya Datuk dengan siapa kita berkawan. Itu nombor satu lah. Nombor satu. Kan? Ini Nabi pun berpesan dengan siapa kita kawan. Kalau kita kawan orang masjid, jadi orang masjid. Tapi kena tengok juga orang masjid pun kadang-kadang ada main dadah juga. Ada. Jangan cakap orang kuil ke tak ada main dadah. Ada juga main dadah. Dadah ni banyak jenis kan? Ya, betul. Banyak jenis. Dulu-dulu dadah ni ada 1-2 jenis je. Sekarang dah macam-macam dadah. Advance dia orang ni. Kan? Jadi ini macam penggunaan ketum sekarang. Kan dia atar racun kan. Saya tengok penggunaan ketum kat negara kita ni berleluasa. Berleluasa, tak kira apa peringkat umur. Sebenarnya benda tu bagus untuk dijadikan minuman kesihatan. Tetapi kalau dah ambil dalam tahap yang banyak, tu yang ada term salah guna. Penyalahgunaan. Kan ada tujuan perubatan kan, tapi apabila menjadi mudarat ni, menjadi masalah ni apabila disalahguna. Dan kemudian ketagih. Contoh Datuk, apa untuk tujuan perubatan? Ubat batuk, kodin. Kan ubat batuk untuk apa? Untuk batuk lah, sakit batuk kan. Tapi orang boleh salah guna. Nanti yang sampai minum salah guna, campur dengan Coca-Cola, bergalen-galen satu hari, ataupun berbotol-botol satu hari, nampak? Untuk steam. Sama ubat tidur. Ubat tidur untuk apa? Untuk penyakit susah tidur, insomnia. Kan dipreskripsi oleh doktor, tapi ada yang salah guna. So, itu term salah guna ni yang mudarat. Salah guna dia. Okey. Sekarang ni yang yang ada dalam pasaran ni nombor satu ialah ganja, kokain. Lagi? Ais ataupun methamphetamines. Ais baby. Ada satu lagi yang bahaya sekarang, peningkatan trend ni. Pil kuda. Vape, NPS. Vape. New psychoactive substances, bahan-bahan psikoaktif baru yang belum ada dalam sistem lagi, yang penggunaan dia semakin meningkat. Saya mendapati sekarang ada peningkatan dari segi kemasukan klien-klien kami yang mempunyai masalah dengan vape ni. Maknanya dadah sintetik tapi dalam bentuk vape. Boleh mendatangkan kesan hayal, boleh mendatangkan kesan kemudaratan dari sudut mental, kesihatan mental, tetapi apabila dijalankan ujian air kencing tak dapat dia kesan.
Oh itu dah ada dalam vape, mana ni dah ada dalam pasaran kita kat ni lah. Dah ada lah. Dadah sintetik. Dadah sintetik. Maknanya kalau dia ambil cara berlebihan pun nanti akan jadi jahanam juga. Jadi ketagih lah. Addicted. Aku belajar baru pula ni dadah vape ni. Kan? Apa tu kokain. Dulu ada tu apa? Eramin. Eramin 5. Eramin 5 tak bawah lidah. Macam mana aku tahu lah? Tak tahu. Itulah banyak awareness. Ambil tahu. Ambil tahu. Tak tahu. So itulah Datuk tajuk. Tapi ganja, ganja dekat Thailand dah okey dah. Diorang memang kat sana jual tu. Tapi siapa baru ni saya dengar siapa-siapa yang pergi ke negara Thailand, kalau balik kat sempadan, kalau test air kencing ada ke dalam. Sebab sekarang banyak orang ambil kesempatan pergi Thailand, pergi isap dadah, isap ganja apa semua, lepas tu balik. Tapi sekarang ni bagus juga. Okey, sampai dekat border, kalau kena test air kencing, ke dalam. Jadi berhati-hatilah. Apa pun saya nak ucap terima kasih pada Cik Hafizi dan juga Cik Satis. Terima kasih kerana banyak. dapat berkongsi banyak benda yang saya rasa orang kat luar sana kena melihat bahawa yang kita cari dalam kehidupan kita yang aman damai. Ya. Betul, dadah itu akan mengamankan kita dalam masa sekejap saja. Itu yang diorang cerita, mengamankan dalam masa sekejap je. Tetapi dia akan memudaratkan kita. Tapi saya kata dia akan membawa sial kepada kita. Okey. Kalau katakan kita sudah terbabit ataupun kaum keluarga kita terbabit, sokongan kaum keluarga amat penting daripada penceritaan ni tadi. Amat penting. Ini dua-dua orang pengasih ni. Maknanya amat penting kita kena bantu dia orang sebaik mungkin. Kalau apa pun dia tak boleh bersendirian. Kita kena bantu dia orang untuk pulihkan dia orang daripada ketagihan dia, insya-Allah. Ya, kira Ten? Dan sebagai parents lah, saya rasa podcast kita ni kalau mana-mana ibu bapa yang menonton, saya rasa ini salah satu inspirasi jugalah, ataupun orang kata apa panggil ni, nak jadikan contoh cerita-cerita ni untuk anak-anak yang ada dekat luar sana lah. Baik. Tak semestinya anda terbabit dengan dadah anda akan hancurkan kehidupan anda selama-lamanya. Bukti dua orang yang berada di hadapan saya, mereka pernah menagih dadah selama berbelas tahun, selama 6 tahun, tapi akhirnya mereka kembali ke pangkal jalan. Dan anda juga berpeluang untuk kembali ke pangkal jalan seperti mereka. Dan terima kasih pada Cik Hafizi dan juga Cik Satis daripada kerana sudi berkongsi dengan kita. Semoga menjadi sedikit panduan pemikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ku usah